Cuba tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Illahnya lianna hadhihi mawatinu yajtami'u laha an-nasu fayusannu ghuslu fiha. Sebab tempat-tempat ni adalah tempat berkumpulnya manusia. Maka dalam kitab Tahrir ada disebut satu kaedah, disunatkan mandi di setiap kali kita akan pergi kepada perhimpunan manusia. Dikeluarkan kaedah umum. Walaupun tak ada sebut secara khusus, tetapi itulah penandanya semua tempat-tempat yang berkumpul untuknya orang ramai, maka disunatkan untuk mandi. Qat'an lirrawaihil karihah. Kemudian tak ada beza. Sama ada perempuan dalam haid disunatkan juga untuk mandi, sebab maksud daripada mandi ini adalah nadhafah, bukan mengangkat hadas. Mengangkat hadas yang syaratnya kena suci daripada haid. Nah, mengangkat hadas syarat sahnya suci daripada haid. Tapi oleh kerana mandi ni maksudnya nadhafah, maka tak ada beza lah dia haid ke dia tidak haid. Maksudnya nak bagi buang busuk. Warawa Muslimun warawa Muslimun anna Asma'a binti Umaysin waladat Muhammad bin Abi Bakr bin Hulaifah. Waladat Muhammad bin Abi Bakr bin Hulaifah. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل. وتهلا. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل. أي وتحرما. Maknanya beliau pergi haji ni hal keadaan mengandung, nak beranak dah pun. Baru tiba di Dhul Hulaifah, barulah sangat bertolak daripada Madinah, maka beliau sudah beranak. Nabi mengarahkannya untuk mandi. Mandi apa? Mandi ihram. Sebab mereka atau Rasulullah SAW, Allahu Akbar, mengerjakan haji berihram daripada miqat Zil Hulaifah. Seterusnya, walil imami nazarun fi Imam Haramain. Imam Haramain ni ada satu nazar lah. Macam mana dengan niat mereka ni? Bila mandi ihram ni nak niat apa? Boleh ke niat? Mereka berada dalam keadaan haid, nifas. Qala ar-Rafi'i, maknanya di sisi Imam Haramain ada nazar, bahawasanya mereka ni niat. Ada nazar, maksudnya ada ta'ammul padanya. Qala ar-Rafi'i, yanwiyan. Kedua-duanya niat sama, iaitu mereka niat sunat ihram, mandi sunat ihram. Kerana mereka berdua, maksudnya al-haidha wan nufasa, melaksanakan ghuslan masnunan. Seterusnya, Aqabah. Jadi mandi untuk melontar jamrah Aqabah. Dalam kitab Matan Ghayah disenaraikan tempat-tempat yang disunatkan mandi. Sebahagian daripada yang disebutkan itu dhaif. Faham? Antara yang disebutkan dalam Matan Ghayah ni, mandi untuk bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah dhaif. Bermalam di Muzdalifah tidak disunatkan mandi. Bahkan yang disunatkan mandi itu adalah
berwukuf di Muzdalifah. Saya dah sebut pagi tadi, wukuf di Muzdalifah ni buat bila? Di Masy'aril Haram, sebelum pergi ke Mina. Pagi tu, malam di Muzdalifah, dan pagi itu tunggu dulu sampai matahari naik, bergerak, lepas subuh berhenti di Masy'aril Haram, tunggu, kemudian baru masuk ke Mina. Itulah yang di situ tu, yang nak masuk ke Masy'aril Haram itulah yang Masy'aril Haram sekarang ada masjid. Maka ditanggunglah yang dalam matan rayah itu, ditulis pun dalam Fathul Qarib bin Dhaif. Sebab orang ramai dah mandi di Arafah. Jadi dah mandi Arafah, tak perlu mandi lagi untuk di Muzdalifah. Okey. Jadi yang dalam matan Minhaj pun, wa bi Muzdalifata ghadah, siang. Kalau disebut mabit tu malam. Faham tak? Jadi yang dalam matan Minhaj ni merujuk kepada yang saya sebutkan tadi. Seterusnya, tidak disunatkan mandi untuk melontar di Jamrah Aqabah kerana berpada dengan mandi hari raya. Ilat yang samalah yang dikatakan dhaif mandi di Muzdalifah itu, kerana iktifaan bil ghusli lil wuqufi bi Arafah. Berpada dengan sudah mandi untuk wukuf di Arafah, maka tak perlu mandi pula untuk mabit di Muzdalifah. Sebab mabit di Muzdalifah ni lepas maghrib bertolak. So tengah hari tu dah mandi untuk Arafah, maka dikira masih dekat lagi waktunya, maka tak perlu pula nak mandi untuk mabit di Muzdalifah. Seterusnya, tayammum aidan, tayammum. Seperti mana kalau dia tak ada air, nak mandi untuk sunat ihram, begitu juga semua tempat-tempat yang disenaraikan ini juga boleh digantikan dengan tayammum. Wa ma taqaddama fi bab al-jum'ah min bidayati wajhi anna man ajaba an yusbiha la yatayammam. Khabar kepada ma taqaddama. Faham? Apa yang telah lalu dalam bab Jumaat, apa yang telah lalu, min bayan kepada ma, yakni ada satu hikayat wajah di sana dalam bab mandi Jumaat. Ada satu wajah bahawasanya siapa yang tak ada air untuk mandi Jumaat tidak disunatkan tayammum. Dhaif lah, tapi ada wajah dhaif yang mengatakan tidak disunatkan tayammum. Bas, kalau tak ada air, tak adalah, tak ada apa-apa badil. Begitu juga di sini, kalau tidak ada air untuk mandi bagi perkara tadi, bas, tak perlu tayammum. Ada wajah, hikayat wajah dhaif di sana juga berlaku di sini. Itu maksudnya ma taqaddama ya'ti huna, datang juga hikayat itu di sini, iaitu dhaif, bahawasanya juga tidak digantikan dengan tayammum. Sebab mereka melihat maksud mandi itu semata-mata nazafah. Maksudnya nak bagi hilang bau. Jadi kalau benda nak bagi hilang bau tak ada, tanah tak boleh hilang bau. Mereka melihat mandi itu memang semata-mata nazafah je, nak bagi hilang bau. Jadi bila tak ada benda yang boleh hilang bau, tanah tak boleh gantikan. Namun pendapat muktamad itu melihat dia bukan sekadar nazafah, dia juga ada unsur ibadah. Faham? Dia ada unsur ta'abbud. Jadi tayammum memang ta'abbud lah. Sebab itu kita kata maksud wudu tu bukan bersihkan, bukan nak cuci kuman ke apa ke, dia ta'abbud. Sebab itu bila tak boleh wudu, ganti dengan tayammum. Tayammum bukan membersihkan tubuh, lagi mendebukan tubuh lagi kan, tapi dia ibadah. Ibadah, maka dibuat seperti yang disuruh. Lima taqaddama, itu dia punya wajah dia. Wajah kepada pendapat dhaif. Apa dia? Fi wajhihi min at-tanzif, maksudnya tanzif. Wa qat'ul ar-rawaihil karihah. Sedangkan waw lil hal wa tayammumu, sedangkan tayammum la yufidu la yufidu
Baris. والتيمم لا يفيد هذا الغرض. Tidak memberi faedah ia tayamum akan gharat ini. Gharat ini maksudnya apa? At-tanzif wa qat'in rawail karihah. Habis. Dhaif lah. Dhaif. Dalam kitab Al-Idah kita baca sedikit. Imam Nawawi mengatakan fa in amkanal haidha al-muqamu bil miqati hatta tathura wa taghtasila thumma tuhrima fa afdal. Allahu akbar. Kalau orang haid tu masa ihram kan kita kata boleh niat. Tapi kalau dia boleh tunggu, ditunggu dulu dekat miqat, jangan lepas lagi sampai suci. Kemudian dia mandi. Dia mandi sekali dengan sunat ihram. Maksud dia mandi tu dalam keadaan dia telah suci. Kalau boleh buat macam tu, itu afdal. Kita bukan cerita tu, mandi tu pun kalau sekarang lah, mandi tu pun tak tentu ada kesempatan. Nak tunggu lagi, nak tunggu. Habis orang nak bergerak kan, tunggu kat situ miqat. Faham? Segi praktikalnya itu fleksibel lah, tengoklah. Kalau boleh, boleh lah. Kalau tak boleh, tak perlu. Itu disebutkan di sini. Dan tempat-tempat yang disunatkan ihram dalam tempat-tempat yang disunatkan mandi, Imam Nawawi senaraikan dalam Idah ini 10. Ada lagi tambah dalam syarah. Saya baca sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yustahabu lil haji al-ghuslu fi 10 mawadhi'a. Untuk ihram, untuk masuk Mekah, walil wuqufi bi Arafah, walil wuqufi bi Muzdalifah ba'da as-subhi yawm an-nahri, walil tawaf al-ifadha, walil halqi, wa 3 aghsal لرمي جمار أيام التشريق ولطواف الوداع ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة والحيض ومن لم يجد ماء فحكمه ما سبق. Maksudnya tayamum. Tapi kalau dia ada air, dia tak mandi, makruh. Faham? Sunat ni, sunat mandi ni kalau tinggalkan, makruh. Imam Nawawi kata fa in taraka al-ghusla ma'a imkanihi kurihat. Makruh tu bila mampu. Kalau tak mampu tidak makruh. Seterusnya, ويستحب أن يتأهب بإحرام بقلب عالم. apa? أن يتأهب ويستحب أن يتأهب بالإحرام Sebelum masuk kelas, bukan sekarang nak fikir. Sahabu sekali lagi. ويستحب أن يتأهب An yata'ahhaba. ويستحب أن يتأهب بالإحرام بحلق العانة ولف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. Disunatkan sayu gia bersiap-siap. Sebab nanti mereka akan menghadapi ihram yang tak boleh buat semua benda ni. Sebelum masuk ihram tu pendekkan kuku, pendekkan bulu supaya dia jadi tak panjang sangat nanti. Wa natfil ibti qassi syarib taqmil azfari.
Cuma rambut tak perlulah. Biarkan rambut tu, supaya nanti bila kita tahallul kita ada rambut, dan kita boleh dapat yang afdal tu cukur. Jangan pergi cukur awal sebelum ihram, tak dapatlah nanti keafdalian bercukur berbanding gunting. Seterusnya, وينبغي تقدم هذه الأمور على المسجد كما تقدم wa yanbaghi taqaddumu وينبغي تقدم هذه الأمور على المسجد كما تقدم في حق الميت. Okey. Yalah. Sebelum mandi semua buat. Kama taqaddama fi haqqil mayit. Seterusnya. وفي الشرع المهذب أن من خرج من مكة فأحرم بالعمرة Anna man kharaja min Makkah fa ahrama bil umrati min al hilli واغتسل للإحرام ustuhibba lahu. استحب له أن يغتسل. Jadi ini yang kata disunatkan ni untuk cukur bulu apa semua ni, tulis kait dia mahalluhu li ghairi muridit tadhiyah fi 10 Dzulhijjah. Contohnya dia ni ada korban. Dia ada korban. Orang yang berkeinginan untuk melakukan korban disunatkan supaya tidak memotong bulu dan seumpamanya. Kan? Kebetulan dalam masa yang sama dia juga ingin melaksanakan ihram. Jadi bertembung. Orang yang ingin melaksanakan ihram disunatkan cukur bulu. Orang yang ingin tadhiyah tidak disunatkan cukur bulu. Jadi nak dahulukan yang mana? Samalah juga orang, contohnya 10 Zulhijjah, 1 Zulhijjah masuk 10 Julai contohnya, 11 Julai tahun ni. Jadi dalam 10 nak sampai ke raya haji 20 hari bulan tu, dia ni ada nak korban. Akan ada satu Jumaat. Faham? Hari Jumaat disunatkan cukur bulu, potong kuku. Jadi berlaga antara tuntutan memotong kuku dengan tuntutan tidak memotong kuku. Jadi nak buat yang mana satu? Potong ke tak potong? Faham? Maka didahulukan tidak potong berbanding potong. Samalah juga di sini. Yang disunatkan untuk melakukan sedemikian li ghairi muridit tadhiyah fi 10 Zulhijjah. Jadi dia punya ihram tu berlaku jatuh pada dalam hari-hari 10 Zulhijjah. Dia pula ada korban. Sama ada dia buat korban dekat Mekah atau dia buat korban kat Malaysia, pulanglah pada dia. Tapi adalah korban dia nak buat. Dia tak perlu. Dia tak perlu untuk memotong bulu kuku. Dia utamakan tidak melakukannya. Seterusnya dalam syarah Muhazzab, anna man kharaja min Makkah, orang yang keluar daripada Mekah, fa ahrama bil umrati min al hil, dia ihram untuk melaksanakan umrah di tanah halal. Wa ghtasala lil ihram, dia mandi untuk ihram. Sekarang ni dia keluar pergi ke Tan'im. Tan'im dah lah. Dia keluar pergi ke Ji'irranah. Dia mandi kat sana. Mandi apa? Mandi sunat ihram. Kemudian di sana ada lagi sunat mandi kerana masuk Mekah. Lepas dia pergi Ji'irranah, dia akan masuk Mekah kan. Jadi untuk masuk Mekah nak kena mandi lagi sekali ke? Tadi dah mandi dah untuk ihram. Ni nak masuk Mekah pula, adakah disunatkan ulang balik mandi? Tadi mandi sunat ihram, yang ni mandi masuk Mekah. Ini dibahaskan. Usuhibba lahu ayaghtasila. Tapi sebenarnya walaupun Ji'ranah ni jauh, kalau sekarang naik bas, nisbah dengan naik unta tu, dia jadi tak jauh.
dia jadi tak sempat busuk. Faham? Jadi dia hukum dia kalau sekarang ni bukan ji'ranah tu maksud, jauh tu maksud. Jadi walaupun jarak jauh, tapi kalau boleh dipintas dengan masa yang dekat, dia jadi dekat lah. Walaupun contoh yang diberikan ji'ranah ataupun Hudaibiyah, tapi untuk sekarang ni pun kita kata tidak disunatkan mandi. Dia sama reason dia. Tempat-tempat yang mana antara satu tempat yang disunatkan mandi dengan satu tempat yang disunatkan mandi yang lain, kalau dia punya jarak dekat, kita berpada dengan yang sebelum tu. Tak perlu dah nak ulang balik mandi. Sebab maksud mandi tu adalah tanzif. Memang tak ada bau, tak payah mandi. Faham? Kalau tan'im memang tak lah, sebab dia dekat. Dulu pun dekat, sekarang pun dekat. Lagi? Boleh buat katan'im. Lam yaghtasil lidukhuliha. Jadi sekadar kalau orang dia nak ihram umrah, dia pergilah cari mana-mana tanah halal. Kalau dia lama-lama, dia pakar lah Mekah tu. Okey. Jadi kat Mekah ni dia ada muallat, dia panggil. Muallat ni maksudnya orang luar, orang Nusantara lah, Patani, Indonesia, lahir sana. Orang panggil dia muallat. Mereka ni lah kalau musim haji, yang jaga catering semua, masak, jaga untuk bagi serve makanan tu semua orang ni muallat. Dia cakap Arab lah, tak boleh cakap Melayu. Dah lahir sana, sekolah sana. Okey. Jadi kita bila faham ilah, kita dah boleh faham hukum dia. Maksud dia adalah bersih. Dia baru je mandi, kita tak perlulah ulang balik mandi. Walaupun memang ada mandi yang disunatkan ketika masuk Mekah, tapi tujuannya kita masuk Mekah dalam keadaan badan kita tidak bau. Dan benda tu telah terhasil dengan mandi sebelum itu, iaitu ketika mandi sunat ihram. Maka tidak perlulah diulang lagi. Okey. Seterusnya, وفي قول في قول seterusnya قياسا على البدن. والثاني ينزع لأن الثوب ينزع ويلبس. Okey. Terima. Kerana ittiba'. Okey. Seterusnya, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla liihrami qabla an yuhrima wa lihilli qabla an yatufa bil bait. Jadi hadis ini ada dua perkara yang diberitahu oleh Sayyidatina Aisyah. Pertama, beliau memakaikan minyak wangi pada Nabi saat Nabi nak melakukan ihram. Masalah ni ada khilaf dengan mazhab Imam Malik. Kan, Imam Malik ni kata tak disunatkan. Kemudian ulama bahaskan minyak wangi yang dipakai tu, adakah umum, sama ada minyak wangi yang jenis ada jirim, pewangi yang ada jirim atau yang tak ada jirim. Yang ada jirim ni macam ambar, yang kalau kita calik tu
Dia ada dia punya ketul dia atas kepala, nampak. Tapi dalam mazhab kita disunatkan untuk mewangikan diri satu sebelum ihram. Itu perkara pertama. Yang kedua, wali hillihi qabla an yatufa bil bait. Hadis ini juga menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i bahwasanya selepas tahallul awal sudah boleh memakai minyak wangi. Kita belajar kan, selepas tahallul awal semua perkara yang haram ke atas orang yang muhrim menjadi halal kecuali apa-apa perkara yang ada kaitan dengan perempuan, seperti nikah, mubasyarah, jima, itu tak boleh. Lain daripada tu, lepas tahallul awal boleh. Ini berdasarkan hadis ni. Selepas Nabi sudah halal, sebelum tawaf di bait. Maksudnya ada baki lagi amal haji, tapi telah melontar, telah bercukur. Tahallul awal akan berlaku bila dia buat 2 daripada 3 kan. Maka ini tahallul awal. Itu akan disebut pula. Dan hukum disunatkan pakai minyak wangi ni macam tak ada beza antara lelaki ataupun perempuan. Ada satu qaul kata tidak disunatkan untuk perempuan. Seterusnya, dia ada permasalahan ni, masalah pakai minyak wangi tu dekat baju. Muqabil Asah kata tak disunatkan. Yang disunatkan kat badan je, baju tak. Pendapat Mu'tamad, wa kadza sawbuhu, kias atas badan. Wasani la yajuz, tak boleh untuk dia wangikan baju dia. Sebab apa? Li'annahu yunza'u yulbas. Sebab baju ni ditanggalkan. Contohnya dia nak masuk tandas, dia buka ni, yang atas tu digantung. Sedangkan baju tu ada minyak wangi, nanti dia pakai balik. Faham? Boleh tak? Itu pembahasan. Wa idza naza'ahu thumma a'adahu kana kama law ista'nafa lubsa thawbin mutayyib. Tak boleh. Dia ada kaedah dalam masalah minyak wangi ni. Minyak wangi ni haram, tapi yughtafaru fi dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Faham? Maksudnya apa? Dia wangikan badan, kemudian dia ihram. Maka maknanya apa? Dia ihram tu dalam keadaan badan dia bau wangi. Boleh tak? Boleh. Sebab minyak wangi tu adalah dipakai sebelum ihram, bukan masa lepas ihram baru dia nak pakai. Tak. Jadi itu dipanggil dawam. Minyak wangi itu adalah lanjutan daripada minyak wangi yang dipakai pada masa yang dibenarkan. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Tapi kalau lepas ihram baru mula nak pakai, tak boleh. Tak boleh lah. Jadi sama juga, minyak wangi itu ada kat baju dia, kesan daripada yang dia pakai sebelum ihram boleh. Tapi dia ada buka, mandi kan, dibuka, bawah buka, atas buka, betul pakai balik. Pakai balik dalam keadaan dia punya kain ihram tu ada minyak wangi tu, yang dia pakai sebelum ihram tadi. Tak boleh lah. Dia dikira sekarang ni baru pakai. Faham? Dia biasanya masalah tu adalah pada atas lah. Atas berbanding yang bawah. Dia nak ambil wuduk pun kadang letak atas ni, wuduk tu pakai balik. Kalau berdasarkan yang muktamadnya, hukumnya begitulah. Bila dah buka, bila pakai balik, dikira hukum baru pakai. Adalah pandangan-pandangan yang kata boleh. Okey, seterusnya. Walau ta'attara ini kita sebut tadi, wala ba'sa bistidamatihi ba'da al-ihram. Istidamah tak apa. Wala ini ada khilaf dengan mazhab lain. Kata minyak wangi boleh pakai, tapi syarat yang tak ada jirim, yang kesan. Jadi kita pakai minyak wangi, minyak bau tapi tak ada minyak, tak ada. Pakai minyak wangi yang athar dia sahaja. Yang ada jirim tak boleh. Tapi dalam mazhab kita tak ada beza, jenis minyak ke, jenis ketul ke, semua boleh. Kemudian
Ka'anni, ini dalil kita. Ka'anni anzuru ila wabisi tibi fi mafriqi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Wabis ni maksudnya apa? Bariq. Dia nampak kilauan minyak wangi tu. Sebab dia pakaikan minyak wangi sampai atas rambut di tengah ni. Maka daripada jauh nampak tu kesan. Daripada jauh pun nampak orang ni pakai minyak wangi. Banyaklah jirim. Faham? Lagi fil istidamati al-badanu, sama je. Sama ada kesan minyak wangi tu ataupun jirim minyak wangi tu ada kat badan ke, ada kat baju ke, hukum dia sama dalam mazhab Syafi'i. Seterusnya, ini yang soalan tadi tu. Lakin law naza'a thawbahu al-mutayyaba thumma labisahu lazimahu al-fidyatu fil asah. Kalau dia tanggalkan pakai semula, fil asah. Kalau dia tanggal lah. Tapi kalau contohnya dia pakai lidak tu, lidak dia tak jatuh lagi daripada bahu dia, jatuh bawah je lah, tapi atas bahu ada lagi, kemudian dia letak balik, itu tak dipanggil jatuh, tak panggil tanggal. Tanggal ni memang tanggal lah, buang daripada bahu. Faham? Kemudian summa raddahu ilai. Dia kata sama macam masalah, okey, minyak wangi ada dekat badan dia, dia ambil, lepas tu dia buah balik. Tak boleh. Faham? Sebab minyak wangi tu bila dia ambil dah dia jadi minyak wangi ajnabi. Macam masalah darah kan. Darah seseorang tu adalah darah dia lah. Tapi kalau darah dia jatuh, kena balik pada dia, darah tu hukum dia adalah darah ajnabi. Faham? Lainlah hukum dia, darah ajnabi, sikit saja dimaafkan. Jadi begitulah juga minyak wangi tu. Kalau minyak wangi tu memang kat sini banyak pun dimaafkan, tapi dia ambil letak balik, maka dia dikira baru memakai minyak wangi, maka hukumnya kena dam. Seterusnya, ini yang pendapat muqabil ni. Wathani la talzamuhu. Pendapat muqabil kata la talzamuhu al-fidyatu li'anna al-'adata, sebab baju ni fi saubi, adat dia an yunza'a wa yu'ada faju'ila afwan. Kemudian mudayah. Dia bawa satu masalah. Perempuan ni dia ihram, dia pakai minyak wangi. Kemudian dia kematian suami. Bila perempuan dalam keadaan ihram, bila perempuan berada dalam keadaan iddah, bila kematian suami, dia kena jalani iddah. Bila dia jalani iddah, dia tak boleh ada minyak wangi. Faham? Sedangkan minyak wangi yang ada kat badan dia adalah minyak wangi yang dibenarkan ada sebagai dia ihram, kerana dia pakai sebelum ihram. Tapi dia datang benda baru, iaitu iddah. Datang iddah, maka macam mana? Maka ada satu wajah kata dia kena buang minyak wangi itu untuk melaksanakan tuntutan iddah, iaitu tidak boleh pakai minyak wangi. Tapi ini wajah lah. Dia segi praktikalnya itu kena tengok balik. Ada yang mana rajihnya, adakah digunakan juga kaedah tadi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sayyidina Muhammad Rasulullah. Masalah pakai minyak wangi ni, buka dalam busyrah. Siapa ada busyrah buka? Ihram. Jadi khilaf Ibn Hajar dengan yang lain. Okey, sekarang ni siapa ada busyrah, siapa dah jumpa beritahu. Cari dalam masalah sunat-sunat ihram. Dia masalah pakai minyak wangi ni, dia samalah juga dengan kes tadi. Iaitu apa? Orang yang puasa tidak disunatkan memakai minyak wangi. Dia ni puasa, dalam masa yang sama dia nak melakukan ihram. Contohnya dia buat umrah bulan puasa. Jadi dia sedang puasa ni, dia nak ihram, disunatkan pakai minyak wangi siang. Sedangkan dia ihram, sedangkan dia puasa tak disunatkan. Jadi yang mana nak didahulukan? Pakai ke tak pakai? Nak raikan hendak ihram ataupun nak raikan sedang berpuasa? Faham? Samalah juga dibahaskan bulan puasa hari Jumaat. Hari Jumaat disunatkan pakai minyak wangi, tapi dia sedang puasa. Puasa tidak disunatkan. Jadi nak takdimkan mana? Pakai ke maslahat, nak raikan maslahat ihram ke, nak raikan maslahat puasa? Bertembung. Ada khilaf di kalangan ulama. Tapi Ibn Hajar Al-Haytami tarjihkan diutamakan maslahat puasa. Faham? Dalam Fathul Muin sebut pendapat yang aujahnya tidak pakai minyak wangi. Jadi kalau hari Jumaat bulan puasa tidak disunatkan pakai minyak wangi. Kalau orang yang sedang ihram, orang yang akan ihram sedang puasa, tidak disunatkan pakai minyak wangi. Didahulukan maslahat apa? Maslahat puasa berbanding didahulukan maslahat ihram. Cuma Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab ni meletakkan kait. Letakkan kait selagi mana kat badan dia tu tak ada bau yang sangat dahsyat. Sekira-kira kalau dia pergi masjid, orang akan tersakiti lah. Pada ketika itu dia dahulukan maslahat tidak menyakiti orang lain. Sebab tidak menyakiti orang lain itu lagi tinggi maslahat dia berbanding maslahat orang yang berpuasa
jangan tana'um dengan wangian-wangian. Sebab sekarang ni dah bukan masuk tana'um dah. Bukan maksud apa ni bersuka-suka pakai wangi ni. Sekarang ni untuk mengelakkan mudarat. Sudah tentulah mengelakkan mudarat itu lebih diutamakan. Itu kait dia. Okey. Sampai jumpa. Baca. Jadi pakai minyak wangi lepas mandi. Apa dia apa tadi? Bain, perempuan kena talak bain. Ada dah dalam musyra semua kait tu. Selagi mana tak ada rakyah karihah. Seterusnya. Maksudnya nak hilangkan bau tu memang kena pakai minyak wangi. Kalau pakai air, cuci pakai air tak hilang. Kalau pakai air boleh hilang, maka tak disunatkan pakai minyak wangi. Seterusnya. Dia apa tadi? Muhajjah. Muhiddah, perempuan yang sedang dalam berkabung. Muhiddah, ihdad. Perempuan yang kematian suami, dia kena berkabung kan. Maka itu haram pakai. Kemudian lagi tu duna thawbihi tu dalam matan ke syarah? Dalam matan. Tengok. Dalam matan kata yang disunatkan pakai itu hanya pada badan. Pada pakaian. Pada badan tidak disunatkan. Okey lagi. Okey. Kalau dia pakai juga pada badan, satu pandangan kata mubah. Lagi? Au yukrau. Ini khilaf dia. Maksudnya di sisi Imam Ibn Hajar memakai wangian di badan bagi orang yang ihram hukumnya makruh. Di sisi Imam Khatib Syarbini, Imam Ramli dan juga Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam syarah Manhajut Tullab, maka mubah sahaja. Jadi sebab itu dalam syarah ni Imam Ibn Hajar kata, kalau kita tengok berdasarkan zahir matan minhaj, wa kadza thawbuhu, begitu juga disunatkan. Faham? Ini thawb kan, bukan badan, thawb. Begitu juga maksudnya apa? Ini kan atas sini wa an yutayyiba badanahu ay yusannu an yutayyiba, kan? Atau kat situ al-ghuslu. Maka disunatkan juga pakai pada pakaian sunat pada zahir matan minhaj. Dalam ini wal mu'tamadu, kata Ibn Hajar, wal mu'tamadu khilafan lima fil minhaj. Ini mungkin masalah yang mu'tamadnya berbeza. Faham? Sebab zahir mu'tamad dalam minhaj tulis kata sunat, tapi mu'tamadnya ialah tidak sunat. Faham? Ini antara masalah yang dalam minhaj kata mu'tamad tapi tidak mu'tamad. Dia harus je. Dia tidaklah sampai dilarang kan, tapi harus saja. Dan beza Imam Ibn Hajar dengan Ramli iaitu seputar adakah ia makruh ataupun mubah. Baca lagi.
ولا تقرب استدامته وإتيان بجمة البدن أو جنب بعد الحرام بقدر عكستك عن Bas cukup tu. Jadi saya baca sikit daripada idah wal aula. Imam Nawawi dalam idah lain sebut. Dalam idah Imam Nawawi guna perkataan wal aula an yaqtasira ala tatyibi badanihi duna thiyabihi. Aulanya masa pakai minyak wangi hanya pada badan saja, tidak pada pakaian. Kalau dalam matamiah nampak macam sama je kan. Tapi di sini bila guna ta'bir aulanya. Dan aulanya minyak wangi yang kita pakai itu wa an yakuna bil miski wal afdalu an yakhlitahu bima'il wardi wa aw nahwi liyadhhab jirmu. Kalau dia pakai minyak wangi ada jirim, dia campur dengan air mawar untuk buang jirim dia. Wa yajuz, dan hukumnya harus bima yabqa jirmuhu, yang masih ada jirim pun boleh. Walahu istidamatu lubsi ma baqiya jirmuhu ba'da al-ihram 'ala al-madhhab as-sahih. Dia boleh terus pakai baju yang ada minyak berjirim dengan minyak wangi. Walau intaqala at-tibu ba'da al-ihram min mawdhin ila mawdhin bil 'araq wa nahwi lam yadur. Jadi dia berpeluh minyak wangi itu beralih daripada atas badan sehingga bawah badan, harus. Wala fidyata, tak kena fidyah. Wa qila alaihi al-fidyah, ada wajah kata kena bayar fidyah in tarakahu ba'da intiqali. Walau naqalahu bi ikhtiyari, tapi kalau dia pindahkan minyak wangi itu dengan ikhtiar dia, au naza'a thawb al-mutayyaba thumma labisahu lazimahu al-fidyah, dia kena bayar fidyah ala al-asah. Bas. Okey. Dia nanti kemudian pula. Dia dalam masalah haji ni, antara masalah yang perlu ditekuni adalah masalah ni muharramatul ihram, minyak wangi macam mana, macam-macam lah. Dia jadi celau, kadang kita pun tak pasti. Contohnya dekat Kaabah tu minyak wangi, dekat Hajarul Aswad khususnya, dia cuci tu pakai minyak wangi. Faham? Sebelum semayang, masa nak semayang, ada petugas datang spray minyak wangi, cuci. Dia cuci juga pakai air, pakai minyak wangi. Faham? Jadi dia wangi je lah. Jadi orang yang berada dalam keadaan ihram, dia jangan dekati, sebab nanti dia pegang tangan dia minyak wangi. Faham? So dia boleh memudaratkan. Jadi kalau dia nak dekati, dia kena pastikan selepas selesai ihram. Lepas tu baru dia pergi cerita. Kalau zaman dulu tak ada sangat maknanya adat tu. Tapi sekarang memang setiap kali semayang minyak wangi. Yang mahal minyak oud kan, sapu dinding Kaabah apa semua. Jadi kalau dia khawatiri benda tu masih fresh lagi, kalau kita pegang boleh melekat, maka jangan dekati kecuali bila dah selesai ihram ataupun dah selesai tahallul awal. Sebab kalau dia tahu ada minyak wangi dia pegang juga lalu melekat, dia akan kena bayar dam. Faham tak? Jadi dijagalah, baik dijaga daripada kena bayar dam. Kemudian barulah dia cerita nak cium Hajar Aswad dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. وأن تخطب المرأة للإحرام يديها أي كل يد منها إلى الكوع بالحناء. Ini biasa jemaah Malaysia tak buat lah. لأنهما قد ينكشفان. تنكشفان. وأن تمسح وجهها بشيء من الحناء لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء. ويكره لها الخضاب بعد الإحرام لما فيه من إزالة الشعر. ولا يخضب الرجل والأنثى للإحرام. Disunatkan pakai inai, sebab dia tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh, haram. Dan haram tutup muka, haram.
Kecuali mazhab apa, kita tengok nanti tahu ada orang tutup muka. Sama ada dia sedang buat tawaf sunat. Kalau kita tengok tawaf tu ada orang pakai jubah tu, dia buat tawaf sunat lah. Maksudnya dia bukan beradilkan ihram, tawaf sunat. Masuk masjid tawaf, itu tak perlu dalam keadaan ihram. Kalau perempuan pakai burdah tu, mungkin dia ni mazhab Hambali, faham? Hambali yang membolehkannya. Okey, jadi wa an tukhaddibal mar'atu lil ihrami yadayha ay kullu yajib minha ila al-ku'bil hina. Dia pakai inai, bukan pakai inai tatrif. Inai ni dia ada tatrif, dia panggil, pakai hujung. Itu pakai inai tatrif. Ini inai penuh ni, kira orang tengok merah. Macam orang India kahwin tu kan, India dulu lah, sekarang pun tak juga. Dia, jadi tujuan dia pakai inai itu supaya nak sembunyikan dia punya warna kulit, faham? Dan muka dia pun pakai inai supaya nampak buruk. Sebab dia tak boleh tutup, jadi dia cover dengan dia merahkan muka dia. Okey? Li'annahuma qad tankashifan wa an tamsaha wajhaha bi syai'in min al-inai li'annaha tu'maru bi kashfihi fal tastur lawn al-bashara bi lawn al-hinna. Seterusnya wa yatajarrad, seterusnya wa yatajarradu ar-rajulu li ihramihi 'an mahit al-thiyabi. Jadi bila kita nak ihram, wajib, ini dibahaskan juga. Adakah satu orang sebelum dia ihram, dia wajib menanggalkan, ni sebelum ihram ni, bukan ketika ihram. Sebelum ihram, dia tahu lepas ni dia nak niat ihram. Sebelum itu adakah dia wajib untuk tajarrud daripada pakaian-pakaian yang dilarang? Dalam matan tak tulis wajib ke sunat ke apa ke. Wa yatajarradu wa yatajarradu ar-rajulu li ihramihi 'an mahit al-thiyabi. لينتفي عنه لبثه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي ويتجرد بالرفع بضبط المصنف. Jadi musannif dalam manuskrip yang ditemui dibaca dengan wa yatajarradu, bukan wa yatajarradu. Kemudian وصرح في شرح المهذب كرافعي بوجوب التجرد لما ذكر فهو واجب لغيره. لما ذكر فهو واجب. Rabun ke apa? Bahwa wajibun. لغيره. Kita pakai ceritakan apa? Rumihas li ke ka? Li. Syah. Rumihas ke? Tapi yang lebih betulnya li lah. Yang lain li. Li. Ka ke li? Dari segi maknanya li tu lagi betul lah. Cek dalam ni. Okay, kita tutup dengan masalah ni. Masalah sebelum ihram, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tajarrud. Tengok dalam ni. Yatajarradu 'anil malbusi alladhi yahrumu 'ala al-muhrimi lubsuhu wa yalbasu izaran wa ridaan wal afdalu an yakuna abyadaini jadidaini aw nazifaini wa yukrahu al-masbun. Dalam syarah ni, yatajarradu ay ar-rajulu lal khunsah. Khunsah ni dia pakai hukum macam perempuan. Faham? Wa zahiruhu bal sarihuhu annahu sunnah. Itu dia ada khilaf tu. Sunnah ke tajarrud sebelum ihram, sunnah ke wajib? Dalam mahali tulis wajib kan?
Ibn Hajar kata zahiruhu bal sarihuhu annahu sunnah wa huwa qadiyatu ibarati rawdah wal muharrar wal syarh as-saghir wa min thumma rajjahahu al-Asnawi kal Muhibb at-Tabari wa ghairihi wa mala ilayhi jam'un mutaakhirun lakin alladhi masha alayhi al-musannif fi al-majmu'. Dukil dekat sini dia bagi kita apa yang wajib tu? Kita apa? شرح المهذب. Syarah Muhazzab. Lah, majmu' lah. Imam Rafi pun sebut dalam Fathul Aziz wajib. Jadi masalah ni jadi perbahasan di kalangan ulama Syafi'i. Panjang pembahasan dia. Sama macam bahasan tadi lah. Pakai minyak wangi dekat baju tu mubah ke makruh? Kan? Khilaf tawi. Ini pun antara masalah yang berlaku khilaf tawi. Wa atala az-Zarkashi wa ghairu fil intisar lahu. Imam Zarkashi bahas panjang nak mempertahankan pandangan bahawa ia wajib. Wahtajal awwalun bi anna sabab al-wujub wa huwa al-ihram lam yujad wa bi annahu law 'allaqa at-talaq 'ala al-wat'i lam yamtani' al-wat'u wa innama yajib an-naz'u fawran wa bi annahu la yajibu izalatu milki 'an as-sayd qabla al-ihram wa bi annahu law halafa la yalbasu thawban wa huwa labisuhu fanaza'u halan lam yahnas wa bi anna man arada as-sawma fawati aw akala laylan lam yalzamuhu tarkuhu qabla al-fajr. وأجاب القائلون بالوجوب أن موجب النزع ليس الوطأ بل الطلاق المعلق عليه فلا جامع بين الإحرام والوطء وبأن الصيد يزول الملك عنه بالإحرام بخلاف النزع الثوب فيجب قبله كالسعي للجمعة قبل وقتها على بعيد الدار وبأن المطلوب من المحرم أن يكون أشعث أغبر ولا يكون كذلك إلا نزع قبله بخلاف الحلف وترك المفطر إنما بطلوع الفجر فاحتيت لو ما لم يحتر لها والحق أن الوجوب وإن كان هو المعتمد من حيث الفتوى لكن أن السنية هي الأقوى من حيث المدرك لأن الجواب المذكور يتضح بالنسبة للحجة الثانية فقط كما هو ظاهر المتأمل. Okay. Dia Ibn Hajar kata daripada segi muktamad dalam mazhab wajib, tapi daripada segi madrak, segi dalilnya sunat tu lagi kuat. Faham? Maksudnya segi muktamad dalam masalah ni apa kita kata ar-rajihu min haitsul wajha min haitsul madhhab al-wujub boleh, war-rajihu min haitsul madrak as-sunnah. Ini yang ditulis oleh Ibn Hajar. Cuba baca dalam apa ni tu Bushrah. Dia khulasahkan macam mana masalah ni. Biasanya jemaah memang akan tukar baju. Cuma ni para fuqaha lah, dia mendetail dalam masalah ni. Wajib ke sunat? Macam mana dia khulasahkan masalah ni? Ada tak? Tengoklah pada masalah wa yatajarradu. Adakah tu kat bawah tu tulis? Tak ada.
Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Qadiyatu kalami katsirina kal-idrahi wal-rubu'i anna at-tajarruda an-wasiqi sunnati qabla al-ihram. وفي المجموع وغيره أنه واجب وأطال كل بترجيح ما قاله. Jadi masing-masing bahaskan. Wajib ke sunat? Tadi tu sebab tu kita kata kenapa dalam mahalli tadi dia bahaskan dhabit bacaan wa tajarradu. Kenapa? Kenapa ibarat-ibarat sebelum ni tak sebut pun? Kerana kalau kita baca wa yatajarrada, maka dia akan ataf dengan sebelum-sebelum tu. Kalau dia baca wa yatajarrada, dia akan ataf pada wa yusannu an yutayyiba badanahu wa an yatajarrada, maka dia akan jadi sunat. Maksudnya kalau baca wa yatajarrada, maka kita akan kata zahir matan minhaj mengatakan tajarrud itu adalah sunat. Faham tak? Dia ataf pada an yutayyiba. An yutayyiba tu ataf pada wa yusannul ghuslu. Faham tak? Tapi bila dibaca wa tajarradu, dia jadi jumlah musta'nafah. Hukum dia dalam itu matan itu tak ada menyatakan sunat. Tak ada menyatakan sunat, menyatakan wajib pun tak ada. Tanpa hukum lah, dia hanya kata menanggalkan baju ni. Jadi hukumnya apa? Dalam syarah Muhazzab, Imam Nawawi sebut dengan sarih hukumnya wajib. Kalau kita nak kata wajib pun tidak ba'id lah fatwa tu. Ada wajah dia. Kok mana buat kita satu perkara. Yang kedua, yang tadi tu, ka ghairihi tadi. Jadi ka ghairihi tadi tu, kenapa kita kata li ghairihi tu lagi bagus? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih tepat kerana mana ni? وصرح في شرح المذكر الرافعي بوجوب التجرد لما ذكر فهو واجب لغيره. Jadi orang yang mengatakan tajarrud ni maksudnya siap-siap pakai baju yang tidak berjahit tu, ataupun menanggalkan baju berjahit tu, wajib tu, dia bukan wajib li zatihi, dia wajib li ghairihi. Faham? Kenapa kita kata bukan wajib li zatihi? Sebab orang itu, orang yang mengatakan sunat, dia kata kenapa pula kita nak kata wajib? Dia belum lagi berada dalam keadaan ihram. Belum lagi. Orang yang berada dalam keadaan ihram, betul lah kita kata wajib dia tanggalkan baju yang jahit. Itu pun jelas lah. Sedangkan dia ni belum lagi masuk ihram. Bila dia belum masuk ihram, mengapa dikatakan wajib menanggalkannya? Sunat je lah. Belum lagi. Kalau dia okey, kalau dia pakai baju tak berjahit sebelum dia ihram, dosa tak? Tak dosa. Bila tak dosa maksudnya bukan wajib lah. Itu dia punya wajah dia. Dia bagi contoh yang lain. Orang yang ada bela binatang, dia bela binatang yang liar, burung kukur ke apa ke, bila dia masuk saja dalam ihram, maka semua burung itu bukan milik dia. Dan dia akan jadi dhaman. Kalau berlaku apa-apa, dia kena bayar fidyah, walaupun burung tu kat kampung dia. Sebab antara perkara yang dilarang adalah la taqtulu sayda wa antum hurum. Janganlah kamu membunuh binatang liar. Jadi burung terkukur tu pun termasuk. Jadi dia tak boleh ada yad pada binatang tu. Maka bila dia ihram je, semua benda, kalau dia ada bela rusa ke bela apa ke, semua tu keluar daripada milik dia. Faham tak? Bahkan yad dia dhaman. Kalau berlaku apa-apa, walaupun tanpa taksir, kena bayar dam. Maka tak adalah ulama kata dia wajib lepaskan burung tu sebelum ihram. Tak ada. Faham tak? Hukum itu hanya akan ada bila dia berada dalam keadaan ihram. Sebab memang realiti sekarang dia sedang belum lagi ihram, maka tak adalah wajib.
Itu wajar orang yang mengatakan sunat. Tapi orang yang mengatakan wajib, dia melihat dari segi sebentar lagi dia ihram. Bila dia sebentar lagi ihram, dia ihram dalam keadaan pakai baju lagi, maka dia dah kira salah. Kesalahan itu berpunca kerana dia tak tanggal sebelum ihram. Jadi sebab itu dia kata menanggalkan itu dia wajib, tapi wajib li ghairihi. Li zatihi tak. Sebab dia bukan berada dalam keadaan ihram. Li ghairi itu maksudnya dia, kalau dia tak tanggal sekarang, dia akan mengakibatkan dia berada dalam keadaan ihram dan memakai baju jahit. Maka atas dasar itu, adamu tajarrud yuaddi ilal haram. Faham? Maka perbuatan tajarrud itu hukumnya adalah wajib. Itu yang dimaksudkan kewajipan itu adalah kewajipan li ghairihi. Ala kulli hal lah, segi praktikalnya, jemaah biasanya dah bersiap-siap lah, pakai ihram awal-awal lagi. Saja dia nak buat, dia contohnya dia pakai kain ihram atas t-shirt. Dia niat ihram, dia niat lepas saya ihram saya buka t-shirt terus sejurus selepas. Tapi kok mana pun tetap akan ada saat-saat yang dia memakai t-shirt dalam keadaan ihram. Ya, sebelum sempat nak terbuka tu dia sedang memakai kan. Dia tak boleh, maksudnya lepas ihram baru dia tak boleh, benda tu dia tak boleh nak elakkan daripada akan memakai pakaian tersebut dalam keadaan ihram. Itu wajar orang yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam bissawab.